الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر بتمم الخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, syukur pada Allah. Hari ini adalah hari Rabu bersamaan 9 Ogos 2023. Pengajian kita pukul 3 petang iaitu siri pertama daripada tadabbur surah Al-Kahfi. Alhamdulillah kita mula dari awal lah ya, mula dari awal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita boleh terus mulakan. Jadi surah Al-Kahfi ini adalah surah Makkiyah. Ia adalah surah Makkiyah, maknanya ia surah yang diturunkan sebelum hijrah. Sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dan surah Al-Kahfi ada 110 ayat. Ada 110 ayat. Kenapa dipanggil surah Al-Kahfi ini dengan nama Al-Kahfi, surah Al-Kahfi? Kerana ada kisah mengenai Ashabul Kahfi, kisah yang ajaib, kisah yang pelik, kisah yang pelik yang Allah sebutkan pada ayat ke-9 hingga ayat 26. Maka diambil daripada kisah tersebut, dinamakan surah ini sebagai surah Al-Kahfi. Dan ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran ada 5 surah yang dimulakan dengan Alhamdulillah. Ada berapa surah ibu ayah? Ada 5 surah dalam Al-Quran yang dimulakan dengan Alhamdulillah. Sudah pasti yang pertama surah apa ibu ayah? Sudah pastilah yang pertama surah Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, ibu-ibu ayah boleh tulis ya. Yang kedua surah Al-An'am. Yang kedua surah Al-An'am. Yang ketiga surah Al-Kahfi yang kita nak bincangkan, surah Al-Kahfi. Yang keempat surah Saba. Surah Saba. Dan yang kelima surah Fatir. Sebelum surah Yasin ya, surah Fatir. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ulang balik 5 surah. Pertama surah Al-Fatihah, kedua surah Al-An'am, yang ketiga surah Al-Kahfi, yang keempat surah Saba, yang kelima surah Fatir. Ini semua adalah 5 surah dalam Al-Quran yang dimulakan dengan Alhamdulillah. Masya Allah ya. Ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terkandung dalam surah Al-Kahfi ni? Surah Al-Kahfi ni secara ringkasnya
menerangkan antara isi kandungan surah Kahfi ni adalah menerangkan sifat Al-Quran, di mana Al-Quran ini adalah kitab yang lurus yang tidak ada bengkok padanya. Kitab yang lurus, kitab yang tidak ada bengkok padanya. Tak ada penyelewengan. Tak ada penyelewengan dalam Al-Quran. Okey. Kemudian surah ini, dalam surah ini Buaya ada 3 kisah yang paling utama. Dia ada beberapa kisah, tapi ada 3 kisah yang paling utama. Ada 3 kisah paling utama. Pertama ni cerita pasal kisah Ashabul Kahfi. Kemudian cerita pasal kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihimussalam. Dan yang ketiga, kisah utama dalam surah ini menceritakan mengenai Zulkarnain. Jadi kisah mengenai Ashabul Kahfi bermula daripada ayat ke-9. Ayat ke-9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Bermula ayat 9 sampailah ayat yang ke-26. Sampai ayat ke-26. Okey. Sampai ayat 26. Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard ila akhir al-ayah. Jelas Ibu Ayah ya. Jadi Ibu Ayah boleh tulis kisah Ashabul Kahfi antara ayat 9 hingga ayat 26. Itu kisah utama yang pertama. Ada 3 kisah utama. Pertama, kisah Ashabul Kahfi. Jadi Ibu Ayah semua, siapa yang dah catat ayat tadi, Waalaikumsalam Ibu Baharia. Siapa dah catat ayat berapa sampai berapa tadi, komen dah. Penting ni Ibu Ayah, kita bukan sekadar dengar saja. Ni baru siri pertama. Nanti kita nak ni, kalau boleh ada buku khas untuk ni. Surah Kahfi ada buku khas dia. Boleh insya-Allah ya. Okey, jadi kisah Ashabul Kahfi ayat 9 sampai ayat 26. Kemudian kita ada dalam surah ini juga ada cerita pasal Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Khidir alaihissalam. Okey, iaitu daripada ayat 60 hingga 78. Bermula ayat 60 hingga 78 iaitu ayat 60 muka surat 300. Muka surat 300 belah bawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Itu ayat ni ya. Jadi bermula ayat 60 itu menceritakan mengenai Nabi Musa AS dan Nabi Khidir AS. Sampai ayat berapa tu Ibu Ayah ya? Sampai ayat 78. 78 dekat muka surat 78. Muka surat 302 ni dia. Qala hadha firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tasti' alaihi sabra. Dah ya? Okey. Ibu Ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara kisahnya lah. Kemudian Ibu Ayah yang dirahmati Allah, ada lagi satu kisah Zulkarnain. Kisah Zulkarnain bermula ayat 3. Bermula ayat 83. Wa yas'alunaka 'an Zulkarnain. Tapi dalam kitab tulis tadi kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir habis ayat 78. Tapi pada saya kalau kita nak kata kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, kita boleh kata habis ayat 82 lagi tepat Ibu. Saya lagi suka Ibu Ayah betulkan balik 60 sampai 82. Boleh tak? Tadi kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Waalaikumsalam Ibu Serianti, masya-Allah Ibu ya. Ayat 60 sampai 82. Itu yang Ibu dah. 60 sampai 82. Okey.
Dapat tadi ya? Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ayat 60 sampai 82. Itu baru habis betul-betul kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Okay, dapat salin dah Ibu? Kisah penting kedua tadi. Ibu dah salin dah ya, Masya Allah. Okay, seterusnya dapat Ibu ya. Seterusnya kisah mengenai Zulkarnain. Itu daripada ayat 83. Ayat 83 ini dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Itu permulaan kisah mengenai Zulkarnain ayat 83 sampai 99. Sampai 99 dekat muka surat 304. Okey. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Surahallahul azim. Okey. Jelas ya? Jadi kisah utama ketiga adalah kisah Zulkarnain antara ayat 83 hingga 99. Ini 3 kisah penting daripada surah Al-Kahfi. 3 surah yang paling utama. Kemudian ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, di antara ketiga-tiga surah ini juga diselangi dengan kisah-kisah yang menjadi tamsilan. Kisah-kisah yang menjadi contoh, menjadi tamsilan. Contohnya antara kisah yang boleh menjadi tamsilan dalam surah Al-Kahfi adalah kisah mengenai Ashabul Jannatain, pemilik pada 2 kebun. Ada 2 kebun, setiap satu kebun ada pemilik kepada 2 kebun itulah. Bermula ayat 32. Bermula ayat 32. Kita tengok sekejap ya. Ayat 32 iaitu muka surat 297. Nampak? Ini dia ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. Okey. Bermula ayat yang ke-32 sampailah ayat 44 sebelah dia. Sampai ayat 44. Hunalikal walayatu lillahil haqq huwa khairun thawaban wa khairun uquba. Okey. Itu kisah selingan di antara kisah-kisah utama. Okey, dapat ibu ayah tadi dapat? Kisah selingan tadi. Okey, insya-Allah. Siapa yang terlepas tanya balik kat saya insya-Allah ya nanti ataupun dengar balik rakaman nanti. Kemudian ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kisah mengenai kehidupan dunia ayat 45. Ayat 45 kisah mengenai kehidupan dunia. Ni dia. 45 dan juga 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Jadi kalau ibu-ibu nampak ya, cuba tengok tadi tu ayat yang tadi ayat 32 tadi mula dengan wadrib. Kemudian ayat yang ke-45 ni pun mula dengan wadrib. Nampak tak? Bila wadrib kemudian ada masalan. Ini menunjukkan ini satu perumpamaan. Kisah ni perumpamaan, satu tamsilan. Jelas ibu ayah ya? Contoh dalam surah Yasin, wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Itu pun tamsilan juga tu.
Kalau ibu ayah jumpa contohnya dalam Quran wadrib lahum masalan ke masalal hayati ni ke, maka biasanya itu permulaan satu kisah baru. Di sini kisah ni adalah kisah yang menjadi tamsilan. Dapat ibu ayah faedah dia ya. Jadi kisah mengenai kehidupan dunia ni ayat 45 dan ayat 46. Cerita pasal kehidupan dunia untuk bagi warning pada manusia. Kemudian itu ayat 45 dan 46 cerita pasal kehidupan dunia. Jelas ya? Dan ayat 47 sampai 49 cerita pasal akhirat pula. 47 sampai 49 surah Kahfi cerita pasal kehidupan akhirat pula. Kan? Wa yauma nusayyirul jibal, hari di mana kami menggerakkan bukit, wa taral arda barizatan, dan kamu lihat bumi barizah, apa ni saya lupa maknanya, tapi nanti kita tengok demi tafsiran dia. Cuma nak beritahu ini adalah keadaan di hari kiamat nanti macam mana. Itu bermula ayat 47 sampai ayat 49 ni Bu Ayah, insya-Allah ya. Dapat semua insya-Allah ya. Kemudian ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-50 sampai 53. Ayat 50 sampai 53 cerita pasal apa? Cerita pasal kisah iblis. Kisah iblis dan keengganannya untuk sujud. 50 sampai bawah sekali 53. Kan wa iz qulna lil malaikati isjudu adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Fafasaqa an amri rabbih sampai habis. Cerita pasal degilnya iblis laknatullahi alaih sampai ayat 53. Ini selingan-selingan daripada kisah utama tadi. Kemudian ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir surah ni macam mana? Akhir surah ni cerita bagi tahu akhir surah. Tengok akhir surah ya. Okey. Akhir surah ni bermula daripada ayat yang ke-100 sampailah bawah sekali. Cerita pasal apa? Cerita pasal, antaranya cerita pasal amalan orang-orang kafir ni, amalan orang-orang yang tidak beriman pada Allah Ta'ala adalah sia-sia. Dan Allah Ta'ala nak bagi khabar gembira pada orang beriman. Orang yang beriman beramal soleh, Allah bagi syurga yang kekal abadi. Dan juga yang ketiga, Allah Ta'ala nak bagi tahu ilmu Allah Ta'ala itu luas, tidak bertepi. Ilmu Allah Ta'ala itu luas, tidak ada had pada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, itulah dia. Waalaikumsalam Kak Cik Na, Masya Allah ya. Itulah dia secara ringkas muqaddimah daripada surah Al-Kahfi. Apa yang kita akan belajar semua. Okey. Jadi tadi boleh tak ulang balik ibu ayah? 3 cerita utama surah Kahfi. Pertama cerita pasal apa? Boleh tulis? Pertama, fadilat baca surah Kahfi. InsyaAllah tu nanti kita kongsikan ya. Fadilat baca surah Kahfi. Mari kita kongsikan fadilat dia insyaAllah. Terima kasih Tuan Haji ingatkan. Jadi apa ibu ayah? Pertama, kisah pasal apa? Pasal tentulah mengenai Ashabul Kahfi. Betul. Yang kedua, kisah utama. Kisah pasal apa ibu? Yang kedua. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Betul Haji ya. Kisah Nabi Musa dan juga Nabi Khidir. Ada kata Khidir, ada kata Khadir. Itu tak apa. Kemudian yang ketiga, kisah apa? Yang ketiga, kisah paling utama. Yang ketiga, kisah Dzulqarnain. Masya Allah ibu ya. Betul. Kisah Dzulqarnain, dan ada beberapa kisah-kisah yang menjadi tamsilan ya. Tadi Haji Hadir ada sebut tadi, minta maklumkan mengenai kelebihan. Betul Tuan Haji ya. Jadi wurida fi fadaili suratil Kahfi ahaditsu sihahun thabitah minha ma rawahu Muslimun wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi an Abi Darda'i an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hafiza 10 ayatin
min awal suratil Kahfi usima minad dajjal. Masya-Allah ya. Disebutkan dalam mengenai kelebihan-kelebihan surah Kahfi banyak hadis yang sahih, hadis yang sabit. Antaranya hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Nasa'i, Imam Tirmizi daripada Abi Darda radhiyallahu anhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat daripada awal surah Kahfi, maka dia akan diselamatkan daripada fitnah Dajjal. Hafal 10 ayat awal daripada surah Kahfi, maka akan diselamatkan daripada fitnah Dajjal. Ulama bagi tahu bukan setakat hafal tapi faham. Kita faham dan kita tadabbur makna yang ada pada 10 awal surah Kahfi. Ada juga riwayat lain. Wa minha ma rawahu al-Imam Ahmad wa Muslim wa An-Nasa'i an Abi Darda'i an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a al-ashra al-awakhir. Tadi awal ni al-ashra al-awakhir min surah al-Kahfi usima min fitnatil dajjal. Pada siapa yang membaca 10 akhir daripada surah Kahfi diselamatkan daripada fitnah Dajjal. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, untuk selamat, untuk confirm insya-Allah kita dapat perlindungan daripada Allah Ta'ala, kita pegang dengan janji Allah. Apa kita nak buat? Kita nak sekalikan dua-dua makna hadis tu, maka baca je lah satu hari. Kita baca 10 awal dan juga baca 10 akhir. Ada tak ibu-ibu ayah yang mampu baca tiap-tiap hari satu surah Kahfi? Kalau siapa yang mampu lagi bagus. Tapi kalau siapa tak mampu, seminggu sekali setiap hari Jumaat. Bermula daripada lepas maghrib, masuk maghrib Jumaat tu sampailah sebelum maghrib besoknya. Baca surah Kahfi dengan sempurna. Tak mampu baca sekaligus 12 muka surat, baca sikit-sikit tak apa. Baca pagi sikit, petang sikit, sampai nak masuk Jumaat petang tu nak habis masuk maghrib dah, kita pun dah habis baca surah Kahfi. InsyaAllah ibu ayah semua istiqamah ya baca Kahfi ya. Siapa hari ni dekat sini hari-hari istiqamah baca surah Kahfi paling kurang 10 awal ataupun 10 akhir. Kita jadikan dia amalan harian lah insyaAllah. Saya cakap ni mudah-mudahan saya pun istiqamah lah. InsyaAllah ibu ayah ni bagus lah Ibu Saryanti ya. Ibu ayah kita cuba baca istiqamah dan kita cuba fahamkan, tadabbur, fahamkan dia punya pengertian dia ibu ayah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita dah habis surah Yasin hari tu. Ini tadabbur surah Kahfi. Saya cuba untuk kita banyakkan seminggu mungkin dalam 2 kali ke 3 kali. Sekali belajar mungkin dalam 20 ke 30 minit insyaAllah ibu ayah ya. Jadi kalau boleh ibu ayah, siapa sekarang ni dah ada buku nota khas yang baru untuk surah Kahfi saja. Tak nak campur-campur. Untuk surah Kahfi saja. Dah ada siapa? Pasal kita nak mula baru ni. Tak payah tebal-tebal. Biasa-biasa je. Beli yang RM2 dekat kedai DIY tu untuk surah Kahfi saja. Ibu Aizah ada ya. Ibu ayah tulis dengan kemas, hari, tarikh. Tulis dengan kemas. Kalau ibu ayah belajar macam tu, barulah kalau terlepas kelas ibu ayah akan pasti nak tengok rakaman dan catat. Kalau kita tak catat, itu yang kejap belajar, kejap catat, kejap tak. Akhirnya kita pun terlepas macam tu je lah. Ilmu tu rugilah ibu ayah ya. Siapa yang dah mula dengan buku baru khas untuk tulis tajuknya tadabbur surah Kahfi, mula hari ni, hari Rabu 9 Ogos. Mudah-mudahan kita belajar sampai habis. InsyaAllah mudah-mudahan amin. Dan dapat keberkatan dia dan dapat menghayati makna surah Al-Kahfi dengan baik. Setakat itu saja untuk siri pertama ibu ayah, boleh insyaAllah ya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah bil alamin. Ramai-ramai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak.